Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang berhormat Puan Imelda binti Hashim selaku tenaga pengajar PET 3023 Mikroekonomi. Saya Wan Batrisha binti Wan Muhammad Nurustan bernombor matrik kandi 2020-1092684 ingin membentangkan tajuk saya iaitu permintaan atau demand. Definisi permintaan. Permintaan merupakan kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Hukum permintaan. Mengikut andaian Ceteris harga dan kuantiti mempunyai hubungan yang sonsang, iaitu apabila harga menaik, maka kuantiti berkurang, dan apabila harga berkurang dan kuantiti akan meningkat. Kelok permintaan ialah kelok yang menunjukkan kuantiti barang yang diminta oleh pengguna pada satu tingkat harga tertentu. Okey, kelok permintaan ni dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Macam ni. Itu ialah kelok permintaan. Okey, permintaan ni dia ada dua jenis, iaitu permintaan individu dan permintaan pasaran. Permintaan individu ni ialah jumlah permintaan seorang pengguna di pasaran pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu, manakala permintaan pasaran ni pula dia jumlah permintaan semua pengguna. Kira kalau ada 2 orang pengguna, so 2 orang pengguna. Kalau ada 3 atau lebih pengguna, dan semua tu dia akan campurkan dia punya permintaan dan jadilah permintaan pasaran pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Seterusnya, fungsi permintaan. Okey, fungsi permintaan ni ialah persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang pada pelbagai tingkat harga. Okey, persamaan dia ialah QDX sama dengan A tolak BPX. QDX ialah kuantiti barang yang diminta, A ialah pintasan pada paksi kuantiti, B ialah kecerunan, manakala PX ialah harga. Untuk permintaan yang pertama, harga barang itu sendiri. Okey, harga barang ni merupakan sebutan harga atau jumlah yang dipersetujui oleh firma tersebut untuk dijualkan kepada pengguna atau pembeli. Okey. Jadi kalau harga barang tu dia meningkat, maka kuantiti dia akan berkurang. Kalau harga barang tu menurun, jadi kuantiti harga barang tu kuantiti yang diminta tu akan meningkat. Okay. Seterusnya, yang kedua ialah cita rasa. Okay, cita rasa manusia ni dia pelbagai, dia banyak macam-macam cita rasa ada. Sebagai contoh, pembeli iPhone, peminat iPhone. Kalau dalam pasaran ada jual iPhone and ada orang beli, so maksudnya time tu kuantiti dia akan meningkat sebab ramai orang yang minat iPhone. Macam tu. Okay, seterusnya pendapatan. Pendapatan ni dia depends pada seseorang punya pendapatan, banyak ke sikit ke. Kalau banyak pendapatan yang dia dapat, maka banyaklah dia punya kuantiti diminta. Kira banyaklah kuasa beli dia tu meningkat. Kalau pendapatan dia kurang, jadi kuasa beli dia pun berkurang. So kat situ kuantiti yang diminta dia akan berkurang juga. Okey, faktor permintaan seterusnya ialah musim. Musim ni kita boleh tengok dari segi musim perayaan. Contoh perayaan Cina, perayaan India atau perayaan Aidilfitri atau Aidiladha. Okey, kita ambil contoh perayaan Aidilfitri. Okey. Biasanya masa sambut Aidilfitri ni orang akan cari ayam. So automatik dekat situ kuantiti diminta ayam akan meningkat sebab ramai yang nak beli ayam. Okey. Seterusnya bilangan penduduk. Okey, bilangan penduduk ni pula depends pada satu daerah tu atau satu tempat tu. Kalau bilangan penduduk dia banyak, maka kuasa beli dia banyak. Bila kuasa beli dia banyak, permintaan yang diminta juga akan meningkat. Manakala kalau bilangan penduduk dekat situ berkurang, so kuasa beli dia berkurang and kuantiti diminta dia akan berkurang juga. Okay.
Seterusnya jangkaan masa depan. Okay, jangkaan masa depan ni kira jangkaan harga pada masa depan. Kita boleh tengok dari dua aspek. Aspek yang jangkaan pada masa hadapan atau pada masa kini. Kalau masa hadapan ni kiranya harga pada masa depan, contoh harga pada masa depan tu tinggi, dia mahal. So orang akan decide untuk beli sekarang sebab harga sekarang murah, harga pada masa depan tu mahal. Okay. Aspek kedua pula harga pada masa kini. Andaian andaikan harga sekarang ni mahal, harga pada masa depan murah. Jadi orang akan decide untuk tak beli sekarang and beli pada masa hadapan. Okay, itu dia. Seterusnya perubahan kuantiti diminta. Okay, perubahan kuantiti diminta ni merujuk kepada pergerakan di sepanjang kelok permintaan sama ada ke kiri atau ke kanan yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Bila harga naik dari P ke P2 menyebabkan kuantiti diminta turun dari Q ke Q2. Okey, seterusnya pergerakan pada titik kelok DD dari titik A ke titik B dikenali sebagai pengucupan permintaan. Sebaliknya, apabila harga turun dari P ke P1 menyebabkan kuantiti diminta naik dari Q ke Q1, pergerakan pada kelok DD dari titik D ke C dikenali sebagai pengembangan permintaan. Akhir sekali, perubahan permintaan. Okay, perubahan permintaan ini merujuk kepada peralihan kelok permintaan sama ada ke kiri atau ke kanan yang disebabkan oleh faktor yang selain daripada harga barang itu, misalnya perubahan pendapatan atau cita rasa pembeli tersebut. Okay, peningkatan pendapatan pengguna menyebabkan permintaan meningkat dari Q ke Q1. Oleh itu, kelok permintaan beralih ke kanan dari DD ke D1 D1, ia dikenali sebagai pertambahan permintaan. Okay, manakala pengurangan pendapatan pengguna menyebabkan permintaan turun dari Q1 ke Q. Oleh itu, permintaan kelok beralih ke kiri dari D1 D1 ke DD, ia dikenali sebagai pengurangan permintaan. Penutup, permintaan merupakan kuantiti yang sanggup dibayar oleh individu untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan. Terdapat pelbagai faktor yang menentukan permintaan. Sekian. Terima kasih.